Batik adalah kraf tangan yang sangat dihargai di Malaysia dan terkenal kerana mempunyai lakaran seni terhebat. Industri batik adalah industri yang terkenal dengan orang-orang di pantai timur iaitu Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Perkataan batik ini berasal daripada bahasa Indonesia yang memberi maksud pakaian yang mempunyai titik-titik kecil, dan perkataan tik bermaksud titik yang berasal dari suara berdetak ataupun tik-tik. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa perkataan batik ini berasal daripada Jawa iaitu tritik yang memberi maksud kepada proses penghasilan batik menurut kepada Tan Leong pada tahun 2011. Seterusnya ialah penghasilan batik ini melalui proses mencelup warna dan menerat lilin cair. Satu kajian kes telah dilakukan di Sungai Kota Baru, Kelantan tentang pencemaran alam sekitar iaitu air yang terjadi akibat penghasilan batik. Menurut Nabilah, pencemaran air dapat didefinisikan sebagai keadaan sungai atau laut menjadi keruh akibat kotoran yang dibuat dengan melibatkan pelbagai cara. Ramai yang tidak sedar bahawa pembuatan batik ini menghasilkan sejumlah efluen di mana ia mengandungi bahan pencemar yang boleh mencemarkan alam sekitar. Setiap premis akan mengeluarkan efluen ini. Efluen pula membawa maksud sejenis sisa yang dihasilkan semasa proses pengeluaran dalam bentuk cecair. Efluen industri batik selalunya mengandungi bahan pencemar seperti logam pemberat, pewarna dan bahan pencemar organik yang lain. Menurut Nur Farhana pada tahun 2021, disebabkan efluen dapat mencemarkan alam sekitar seperti air, tanah dan udara, ia sepatutnya mendapat rawatan terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke sungai. Namun, ada pihak pembuatan batik yang tidak bertanggungjawab yang melepaskan efluen tanpa dirawat terlebih dahulu di Sungai Kota Baru, Kelantan. Namun, ia dapat ditangani oleh beberapa pihak bertanggungjawab iaitu salah satunya ialah Jabatan Alam Sekitar. Dalam kajian kes ini terdapat beberapa objektif iaitu mengkaji masalah dan cabaran yang akan berlaku apabila bahan pencemar dilepaskan tanpa diproses terlebih dahulu terhadap air. Yang kedua ialah mengkaji jalan penyelesaian terhadap masalah yang timbul akibat bahan pencemar. Yang ketiga ialah menganalisis kekuatan dan kelemahan data yang diperolehi melalui SWOT analisis. Dan yang terakhir ialah membuat pembincangan dan kesimpulan berdasarkan maklumat yang diperolehi. Latar belakang adalah berdasarkan penghasilan industri batik yang membawa pencemaran kepada alam sekitar. Pernyataan ini terbukti pada suatu kajian oleh Nur Syuhadah pada 2017 yang telah membuktikan kilang batik di sekitar Kota Baru, Kelantan mengandungi logam berat seperti kadmium, plumbum, zinc, kuprum, tembaga, kromium dan besi. Air limbah yang terhasil dalam kuantiti yang banyak mengandungi pH yang tinggi, permintaan oksigen kimia yang tinggi, bahan kimia oksigen dan bahan pepecah terlarang yang tidak memenuhi kualiti piawaian yang memberi impak negatif kepada persekitaran. Tujuan kajian kes ini dijalankan adalah untuk menentukan kualiti air limbah batik yang dilepaskan secara langsung ke penempatan serta implikasi aktiviti ini ke atas kualiti air sungai dan pencemaran perairan daratan yang telah berlaku di kawasan sasaran iaitu Kota Baru, Kelantan. Terdapat beberapa batasan dan pembatasan di dalam kajian kes ini ialah efluen batik yang mengandungi nilai permintaan oksigen kimia ataupun POK yang tinggi telah dilepaskan terus ke Sungai Kota Baru, Kelantan dan melebihi limitasi yang telah ditetapkan di dalam peraturan iaitu lebih daripada 1,000 mg per liter berdasarkan hasil kajian oleh Nur Syuhadah Subki pada tahun 2011. Kandungan tahap atau kadar pencemaran efluen yang dilepaskan oleh perniagaan di Kota Baru, Kelantan dapat ditentukan dengan menggunakan POK yang merupakan parameter pengukur efluen. Nilai POK yang tinggi dapat meningkatkan kadar pencemaran efluen. Menurut Datuk Douglas Uga pada tahun 2009, mengatakan bahawa pelepasan efluen yang mengandungi nilai POK perlu mematuhi standard piawaian iaitu standard A ialah 80 mg per liter manakala bagi standard B ialah 250 mg per liter. Pelepasan efluen di Sungai Kota Baru, Kelantan yang mengandungi bahan pencemar tinggi tanpa pemprosesan secara berterusan akan memberi kesan negatif kepada kehidupan akuatik. Kehidupan akuatik tersebut akan mengalami
kepupusan dan terkorban secara perlahan-lahan jika pelepasan efluen tersebut tidak dikawal dengan lebih awal. Selain itu, ia juga memberi kesan negatif kepada manusia melalui kitar makanan. Kebanyakan industri batik di Malaysia ini terdiri daripada industri yang kecil atau sederhana yang baru saja ingin menapak dalam industri batik, dan mereka mempunyai nilai POK yang tinggi kerana mereka ini tidak mempunyai sistem rawatan air limbahan yang rapi untuk melepaskan efluen ke sungai. Keadaan ini merupakan salah satu kekangan dan cabaran kerana semakin maju sesebuah zaman, semakin berkembang pesat industri batik di Malaysia, terutamanya di Kota Baru, Kelantan yang merupakan masyhur akan batik. Apabila jumlah kadar pelepasan efluen ke sungai tanpa sebarang rawatan awal makin meningkat, maka kadar pencemaran air di Sungai Kota Baru, Kelantan juga akan meningkat pada masa hadapan. Laporan analisis adalah berdasarkan SWOT, iaitu Strength, Weakness, Opportunity dan Threat. Strength adalah berdasarkan tempat strategik di Kota Baru, Kelantan merupakan pusat pelancongan yang amat berkesan untuk memperkenalkan batik sebagai identiti negeri, dan seterusnya adalah bakat dan kemahiran penduduk tempatan dalam industri kraftangan batik. Antara kelemahan adalah pandemik COVID-19 menyukarkan sebarang aktiviti kesedaran dapat dilaksanakan di lokasi tumpuan, iaitu di Kota Baru, Kelantan. Hasilnya adalah para pengusaha batik kurang kesedaran mengenai dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu cara untuk menangani isu-isu pencemaran alam sekitar. Antara isu yang berkaitan adalah efluen yang tidak dirawat dilepaskan ke persekitaran. Antara peluang sedia ada adalah industri ini telah membantu menjana ekonomi kepada penduduk di sekitar Kota Baru, Kelantan, dan seterusnya pelbagai promosi telah dilaksanakan bagi memperkenalkan batik, iaitu seperti Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan, dan seterusnya adalah Jabatan Alam Sekitar telah mengenalkan garis panduan amalan industri hijau bagi pengusaha batik, iaitu cara pengeluaran batik yang sepatutnya. Dan seterusnya adalah mengenai dengan threat, iaitu ancaman. Kualiti air merosot daripada logam berat, iaitu apabila air limbah ini telah dilepaskan ke longkang tanpa dirawat, iaitu efluen ini tidak dirawat terlebih dahulu sebelum dilepaskan kepada persekitaran. Dan seterusnya adalah logam berat seperti kromium dan kurkum adalah sangat toksik kepada manusia dan hidupan akuatik. Hidupan akuatik ini tanpa sedari telah menyerap bahan logam ini, dan seterusnya telah menyalurkan bahan pencemar ini kepada manusia melalui rantai makanan, dan seterusnya telah menyebabkan pelbagai penyakit datang. Dan akhir sekali adalah bau di bawah keadaan anaerob. Bau sungai yang tidak menyenangkan berlaku apabila gas hidrogen sulfida ini terhasil daripada aktiviti biologi di dasar sungai. Antara penyelesaian dan juga cadangan yang boleh digunakan untuk merawat air sisa buangan batik adalah dengan menggunakan teknologi inovasi terkini, iaitu Enviritex, yang mampu untuk merawat pencemaran yang disebabkan oleh air sisa buangan batik yang boleh diadaptasi untuk sungai di Kota Baru di Kelantan. Ia melibatkan dua proses, iaitu pada peringkat pertama dan peringkat kedua. Pada peringkat pertama, air sisa buangan batik akan diturunkan nilai pH-nya dan ikatan molekul bahan pewarna akan dileraikan. Pada peringkat kedua, molekul yang dileraikan tadi akan dioksidakan oleh udara dan juga media EMM3. Dalam proses ini, bakteria yang sesuai dengan molekul bahan pewarna akan membiak dan akan meleraikan molekul bahan pewarna tersebut dengan sepenuhnya. Penggunaan media EMM membantu dalam proses pelelaian molekul bahan pewarna tanpa melibatkan bahan kimia lain, yang memberi perlindungan kepada bakteria daripada terkeluar dan terkikis masa proses pengudaraan. HTCKL bekerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia serta UKM untuk menjalankan projek ini. Ini adalah antara cadangan yang kami cuba untuk aplikasikan dalam usaha untuk merawat ataupun mencegah pencemaran yang disebabkan oleh air sisa buangan batik. Perbincangan. Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dianalisis, kami mengetahui bahawa kesan dan pencemaran dari industri batik adalah sangat membimbangkan dan harus diberi perhatian oleh pihak berwajib, dan perkara ini telah dikenal pasti sebagai sumber bahaya kepada alam sekitar. Terdapat banyak sebab mengapa ini berlaku.
dan ini akan membahayakan kehidupan yang berada di atas darat. Penghasilan batik yang menyebabkan logam berat telah mempengaruhi pencemaran darat dan terjejas teruk dari pelbagai sudut terutamanya terhadap persekitaran dan hidupan darat. Dari data tersebut, kami telah mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menguruskan kesan yang berlaku terhadap darat daripada penghasilan batik di Kelantan. Pertama sekali, berdasarkan data yang dianalisis, salah satu sebab utama yang negatif melalui penghasilan batik yang menggunakan logam berat seperti kromium dan kuprum adalah pengetahuan cetek dalam kalangan pengusaha industri batik mengenai isu alam sekitar. Hal demikian akan menyebabkan penggunaan logam berat yang berlebihan dalam penghasilan batik. Logam berat adalah sangat toksik terhadap manusia dan hidupan akuatik. Apabila hidupan akuatik terancam, sekaligus akan menjejaskan rantai makanan. Selain itu, kurang kesedaran dalam masyarakat juga menjadi punca terhadap pencemaran darat dan air daripada penghasilan batik. Sikap sebegini sememangnya akan menimbulkan perasaan tidak peduli terhadap hidupan darat dan juga apabila darat tercemar akan menyebabkan penghasilan sumber air yang tidak bersih dan selamat. Banyak cara untuk mengatasi pencemaran air di Kota Baru, Kelantan. Antaranya ialah penggunaan teknologi Envirotex. Dengan menggunakan teknologi ini dapat membantu dalam merawat pencemaran air yang berlaku di Sungai Kota Baru. Teknologi ini selamat digunakan dalam merawat pencemaran air kerana teknologi ini tidak menggunakan bahan kimia yang boleh menjejaskan hidupan air. Kita sebagai pengguna hendaklah bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan sungai dan darat di Kota Baru, Kelantan. Seperti mana yang kita tahu, tanah juga berperanan sebagai sumber air dan kelestarian lingkungan hidup secara umum. Akhir sekali, kami telah membincangkan pihak-pihak yang bertanggungjawab menguruskan pencemaran darat daripada penghasilan batik di Kelantan. Pihak yang bertanggungjawab dalam kes ini adalah pihak Jabatan Alam Sekitar, JAS, di bawah Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, MESTEK. Fungsi utama Jabatan Alam Sekitar JAS adalah untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling, selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan 5 perkara yang menjadi tumpuan utama, iaitu pencemaran udara, bunyi, bising, air, tanah serta kawalan buangan terjadual. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 juga menetapkan syarat-syarat atau kadar bilangan jumlah serta kekerapan pelepasan bahan-bahan cemar sebelum sesuatu lesen dikeluarkan. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 juga menetapkan syarat untuk mendapatkan kebenaran pihak yang berkuasa berkaitan sebelum sesuatu aktiviti dilakukan. Kesimpulannya, kajian ini telah menunjukkan bahawa penghasilan batik telah memberi kesan terhadap pencemaran darat di Kelantan. Penghasilan batik melalui pelbagai jenis bahan seperti logam berat, pewarna dan bahan pencemar organik yang lain sekaligus telah menyebabkan pencemaran alam sekitar di Kota Baru, Kelantan. Kajian ini juga telah menunjukkan masalah-masalah yang dihadapi dalam industri penghasilan batik yang menjadi punca pencemaran terhadap darat. Seperti mana yang kita tahu, darat adalah bahagian permukaan bumi yang dihuni oleh banyak makhluk seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Darat juga memberikan sumber daya yang penting terhadap kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu, kita haruslah mengutamakan kebersihan di darat supaya keadaan sekeliling terselamat dari sebarang pencemaran.